mayat kanak-kanak jatuh dalam sungai dekat Kuala Lipis ditemukan. Hampir 10,000 penduduk masih di PPS 2 daerah di Kelantan. Assalamualaikum dan salam sayangi Malaysia ke N5 edisi 5 Disember bersama saya Nurul Hidayah Nawai. Selain tajuk-tajuk utama itu tadi, N5 akan turut berlintas langsung ke Selangor bersama Samsia Samsi, diikuti perkembangan berita dari Kompleks Islam Putrajaya bersama Muhammad Rizauddin Roslan. Kemudian kita ke Sabah, negeri di bawah bayu bersama penyampainya Muhammad Syarizam Awang, dan akhir sekali untuk perkembangan dari Sarawak Bumi Kenyalang, kita berlintas langsung bersama Firdaus Arash Idris. Terus setia bersama N5. Baik, N5 dimulakan dengan susulan dakwaan berlaku nahas udara membabitkan sebuah helikopter di Gopeng, Perak pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kampar, Superintenden Hasrul Nazri Hashim mengesahkan tiada kes seumpama itu berlaku. Pengesahan itu dibuat susulan tinjauan Unit Udara PDRM selain semakan dengan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM di lokasi dikatakan insiden terjadi. Pada pukul 10.45 pagi tadi, pihak berkuasa dikatakan menerima laporan letupan helikopter di udara sebelum ia didakwa terhempas ke kawasan hutan berhampiran Kampung Orang Asli Ulu Jelintung, Perak. Operasi mencari dan menyelamat kanak-kanak terjatuh dalam sungai di Kuala Lipis, Pahang sejak Isnin lalu berakhir dengan penemuan mayatnya pagi tadi. Mayat Nur Dia Akila Muhammad Khairul Adli dijumpai terapung kira-kira 4 km dari lokasi dia dilaporkan terjatuh. Menurut Ketua Polis Daerah Lipis, DSP Azli Muhammad Nur, mayat kanak-kanak berusia 6 tahun itu ditemui kira-kira pukul 8 pagi. Ia dijumpai pasukan penyelamat yang terdiri daripada 47 anggota polis, bomba dan Angkatan Pertahanan Awam. Mayat mangsa kemudiannya dibawa ke Hospital Lipis untuk bedah siasat. Dia Akila dilaporkan terjatuh dan dihanyutkan pagi 2 Disember lalu ketika turun ke tebing sungai untuk mencuci tangan. Ketika kejadian, murid tadika berkenaan dikatakan ke lokasi itu bersama 8 rakannya berusia antara 6 hingga 16 tahun. Baik, terdapat sedikit penurunan jumlah penduduk terjejas banjir di Pasir Mas dan Tumpat, Kelantan memandangkan keadaan cuaca bertambah baik sejak pagi tadi. Situasi itu menyebabkan 23 pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi di 2 jajahan berkenaan dengan 9,943 penduduk ketika ini berbanding 10,513 penduduk pukul 3 petang tadi. 25 pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi di 2 daerah terbabit. Di Pasir Mas, 6,600 penduduk berada di 15 buah PPS. Manakala di Tumpat, 3,074 penduduk ditempatkan di 7 buah PPS. Menurut portal rasmi Banjir Negeri Kelantan, hanya paras air di Sungai Golok Rantau Panjang masih melepasi paras bahaya dengan bacaan 10 meter. Manakala di Kuala Jambu Tumpat, paras air kembali normal. Baik, ini pula tentang banjir di Batu Pahat, Johor. Sehingga pagi tadi, 21 penduduk terjejas melibatkan 4 buah keluarga ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Agama Sri Comel Batu Pahat. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Batu Pahat menerusi kenyataan memaklumkan 3 kampung terlibat dengan banjir adalah sama, iaitu Kampung Parit Betong, Kampung Parit Abdul Hadi dan Kampung Parit Ju. PPS berkenaan dibuka sejak 3 hari lalu berikutan kawasan berkenaan dinaiki air ekoran hujan berterusan. Angka tersebut menunjukkan trend penurunan berbanding pukul 8 malam tadi, iaitu seramai 54 orang. Angkatan Tentera Malaysia ATM menafikan kawalan pasukan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand di Kelantan longgar berikutan banjir sejak Jumaat lalu. Menurut Panglima 2 Division Major General Datuk Marzuki Muhammad, meski kawasan sempadan dilanda banjir, anggota ATM masih ditempatkan di sempadan untuk tugasan kawalan.
Orang tepat. Mungkin dikatakan longgar sebab tak nampak kami berada di situ. Walaupun pos banjir, walaupun kami keluar daripada pos tu, tapi sehingga kini kami tidak keluar daripada mana tempat penempatan yang kami berada dan kami masih melaksanakan tugas-tugas seperti mana hari biasa. Cuma kita berpandukan kepada masa dan ketika. Saya tak mau panjang. Berhubung keperluan menambah keanggotaan sempena musim tengkujuh, Major Jeneral Datuk Marzuki berkata, setakat ini tiada penambahan anggota dilakukan memandangkan situasi masih terkawal dan penyeludupan kini di tahap minimum. Major Jeneral Datuk Marzuki mengiringi Menteri Pertahanan Muhammad Sabu melawat penduduk terjejas banjir di Pusat Pemindahan Sementara Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Lati, Pasir Mas. Kerajaan sentiasa berusaha memastikan koordinasi dan penyelarasan pengurusan bencana dapat diuruskan dengan lebih cekap dan efisien. Tabung bantuan bencana negara yang telah dilancarkan pada 8 Oktober 2019 akan dapat menyelaras bantuan yang anda sumbangkan. Saya berharap kewujudan tabung ini dapat menggalakkan penglibatan orang ramai untuk membantu mereka yang memerlukan. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menerima, mengadap dan mengurniakan surat cara pelantikan Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim Mahkamah Persekutuan, Hakim Mahkamah Rayuan dan Hakim Mahkamah Tinggi di Istana Negara. Presiden Hakim Mahkamah Rayuan, Datuk Rohana Yusof mendahului senarai 9 penerima. Istiadat dimulakan dengan pengurniaan surat cara pelantikan Presiden Mahkamah Rayuan kepada Datuk Rohana Yusof yang sebelum ini menjadi Hakim Mahkamah Persekutuan. Yang di-Pertuan Agong turut berkenan mengurniakan surat pelantikan Hakim Persekutuan kepada 3 hakim wanita iaitu Datuk Zaliha Yusof, Datuk Zabaria Muhammad Yusof dan Datuk Hasnah Datuk Muhammad Hashim. Surat pelantikan Hakim Mahkamah Rayuan diterima Datuk Hadariah Said Ismail, Datuk Abu Bakar Jaiz dan M. Nanda Balan. Manakala bagi Hakim Mahkamah Tinggi, surat cara diterima Datuk Seri Tun Abdul Majid, Datuk Tun Hamzah dan Datuk Azmi Abdullah. Turut menyaksikan istiadat pelantikan ialah Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ismail Bakar dan Ketua Hakim Negara Datuk Tengku Maimun Tuan Mat. Timbalan Perdana Menteri mengajak semua pihak agar menggunakan komunikasi untuk mengukuhkan demokrasi di Malaysia dan tidak membiarkannya dirampas oleh golongan fanatik dan pembenci. Menggariskan ia sebagai satu daripada 5 tonggak moral yang perlu ditetapkan apabila berkomunikasi, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, suara penyelesaian, sokongan kebaikan serta saling menghormati dan gesaan ke arah perpaduan perlu dilakukan berterusan. Do not let sectarian politics grow in our country. The rakyat must speak out and define our identity and our democracy. Otherwise, the voice of hatred and animosity will gain more momentum and become like a runaway train that will one day hurt us all. Do not waste our time in trying to debate with the bigots and hate mongers. Beliau menyatakan demikian ketika berucap pada Workshops of the World Communicate 2019, WOWCOM 2019 di Putrajaya. Seminar membincangkan keberkesanan komunikasi dan cabaran yang dihadapi pelbagai lapisan masyarakat dikongsi pakar-pakar pelbagai bidang dan latar belakang. Turut hadir Tunku Zain Al-Abidin Ibni Tuanku Muhriz selaku Presiden Pengasas Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi IDIAS. Kerajaan akan memperuntukkan sehingga 450 juta ringgit kepada Khazanah Nasional untuk melaksana inisiatif e-Dompet yang akan memberi manfaat kepada 15 juta rakyat Malaysia. Jelas Menteri Kewangan Lim Guan Eng, sekiranya jumlah tersebut dituntut sepenuhnya, pihak kementerian akan mempertimbangkan untuk menambahkan lebih banyak lagi peruntukan tersebut. Sekiranya peruntukan yang telah pun diperuntukkan sebanyak 450 juta ringgit dituntut sepenuhnya dan berjaya merangsangkan perbelanjaan, Kementerian Kewangan akan mempertimbangkan peruntukan tambahan. Sambutan baik juga akan membolehkan inisiatif ini diulangkan dengan mensasarkan lebih ramai pengguna, pedagang dan pengkhidmat e-wallet.
Guan Eng menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Rembau, Khairi Jamaluddin. Kerajaan akan menawarkan rancangan digital secara one-off bernilai RM30 kepada rakyat yang layak bagi mempercepatkan transformasi ke arah penggunaan e-dompet dalam masyarakat dan peniaga. Rancangan digital secara one-off bagi setiap orang boleh ditebus dan digunakan untuk tempoh 2 bulan bermula 1 Januari 2020. Kementerian Pertahanan menyerahkan kepada SPRM untuk menyiasat dakwaan wujudnya penyelewengan berhubung tender Boat Fast Interceptor Craft FIC bagi keperluan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menurut Menteri Pertahanan Muhammad Sabu, pihaknya bersikap terbuka terhadap sebarang siasatan ke atas mana-mana isu yang dibangkitkan. Kami memang daripada awal lagi kerajaan kita sekarang terbuka untuk siasatan. Mana-mana saja boleh panggil, tak ada masalah. Terdahulu, beliau melawat Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Lati Pasir Mas. Semalam, Ketua Pesuruhjaya SPRM Latifah Koya berkata, SPRM akan menyimak jika terdapat laporan wujudnya penyelewengan berhubung tender Boat Fast Interceptor Craft FIC untuk TLDM. Perkara itu akan didedahkan kepada umum setelah SPRM mendapat kepastian. Dakwaan kononnya berlaku penipuan dan penyalahgunaan kuasa dalam pengurusan tender bagi pembekalan 18 bot FIC oleh TLDM sebelum ini tular di aplikasi WhatsApp. Dakwaan yang mengatakan Opcom Holdings berhad sebagai kontraktor yang berjaya dalam bidaan projek pelan gentian optik dan kesaling hubungan negara NFCP tidak benar dan tidak berasas. Ini kerana kontraktor berkenaan bukan pemegang lesen di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Tegas Menteri Komunikasi dan Multimedia Tuan Gobing Sindio, berikutan itu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC tidak boleh melantik mereka bagi mana-mana inisiatif yang akan dibiayai melalui wang pemberian perkhidmatan sejagat. Pihak yang akan melaksanakan projek-projek pemberian perkhidmatan sejagat ini adalah tertakluk, Tuan Dipertua, kepada peraturan-peraturan PPS tersebut dan terhad kepada pemegang-pemegang lesen Akta Komunikasi dan Multimedia tahun 1998 sahaja. Peraturan-peraturan PPS memperuntukkan kaedah penggunaan kumpulan wang pemberian perkhidmatan sejagat iaitu melalui pelawaan terbuka kepada pemegang-pemegang lesen Akta Komunikasi dan Multimedia tahun 1998 untuk mengambil bahagian dalam inisiatif pemberian perkhidmatan sejagat. Pemegang lesen akan dipelawa untuk mengemukakan cadangan berdasarkan kriteria yang ditetapkan SKMM yang tertakluk kepada keperluan inisiatif berkaitan. Pihak SKMM akan memutuskan pihak yang akan melaksanakan inisiatif pemberian perkhidmatan sejagat tersebut setelah menilai cadangan yang diterima. Proses ini serupa dengan proses tender terbuka dan adalah proses yang jelas serta telus. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Air Hitam, Datuk Seri Wee Ka Siong. Dan tibalah masa untuk kita berlintas langsung ke negeri-negeri. Kita mulakan dengan perkembangan dari Selangor bersama rakan penyampai Samsia Samsi. Silakan Samsia. Baiklah, terima kasih Nurul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 16.4 bilion ringgit angka pelaburan dicatat Selangor dalam sektor pembuatan sepanjang Januari hingga September lepas. Ini menjadikan Selangor berada pada kedudukan teratas antara negeri-negeri yang menerima pelaburan setakat suku ketiga tahun ini. Dalam kenyataan yang dikeluarkan Menteri Besar Amiruddin Syari menerusi statistik yang dikeluarkan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MIDA, menyaksikan jumlah berkenaan melangkaui sasaran 10 bilion ringgit yang ditetapkan kerajaan negeri. Tahun lepas, Selangor berjaya mencatatkan pelaburan terbesar sepanjang 30 tahun dengan jumlah pelaburan sebanyak 18.9 bilion ringgit di sebalik kemelut perang dagang Amerika Syarikat, China dan kelembapan ekonomi global. Ini membuktikan bahawa kestabilan kerajaan negeri dan kemudahan infrastruktur menjadikan Selangor lokasi pelaburan pilihan pelabur.
113 premis makanan di Selangor menerima pengiktirafan tandas bersih di bawah program Tandas Selangor ke 2019 berikutan kejayaan menyediakan kemudahan tandas yang bersih dan selesa. Kesemua pemenang anugerah menerima insentif RM1,000. Premis dipilih berdasarkan kriteria ditetapkan kerajaan negeri daripada 12 pihak berkuasa tempatan PBT di Selangor. Menurut Esko Kerajaan Tempatan, Pengangkutan Awam dan Pembangunan Kampung Baru Eng Zihan, program ini dilaksana bagi memberi kesedaran kepada para peniaga berhubung kepentingan menjaga kebersihan dan menyelenggara tandas agar sentiasa dalam keadaan baik. Untuk meningkatkan kesedaran kepentingan kebersihan tandas awam. Ini adalah sangat penting kerana tandas awam adalah satu tempat yang semua orang akan guna dan perlu guna, khususnya untuk wanita. Dan saya sering terima aduan daripada khususnya golongan wanita bahawa tandas awam tu tidak memuaskan. Kebersihan tandas awam kurang memuaskan. Dan sampai tahap ada wanita bagi tahu saya mereka tahan sehingga balik rumah. Dia tak nak guna tandas awam di khususnya di restoran. Oleh itu program ini adalah untuk meningkatkan kesedaran. Katanya kerajaan negeri telah memperuntukkan RM1 juta bagi menaik taraf tandas awam di Selangor melalui PBT demi keselesaan pengguna. Selain itu, PBT juga perlu membuat pemeriksaan berkala bagi memastikan premis perniagaan menempati kriteria tandas bersih. Tambah Zihan, penjagaan kebersihan tandas bukan terletak di bahu kerajaan negeri tetapi semua pihak perlu bertanggungjawab dalam memastikan tahap kebersihan tandas dipertingkat demi imej negara. Beliau memaklumkannya selepas Majlis Pengiktirafan Tandas Bersih bawah program Tandas Selangorku 2019 di Dewan Jubli Perak SUK Shah Alam. Sebagai menghargai nilai sejarah Bistari Jaya, Universiti Selangor UNISEL mengambil inisiatif mewujudkan kafe muzium. Berkonsepkan muzium, artifak serta seni ditampilkan di kafe berkenaan khusus untuk pengunjung. Esko Kebudayaan dan Pelancongan Peradaban Melayu dan Warisan Dato' Abdul Rashid Asari menyatakan kerajaan negeri menghargai usaha yang dilaksana kerana secara tidak langsung membolehkan pengunjung memperingati tapak pelumbungan biji timah. Di mana muzium ini ditubuhkan ialah untuk memperingati ataupun menghayati kawasan ini dulu adalah sebagai satu kawasan pelumbungan yang begitu besar di Malaysia. Mungkin hampir 100 tahun dulu ya kawasan ini. Beliau menyatakan demikian selepas majlis perasmian Kafe Museum at Food Valley UNISEL dan majlis menandatangani memorandum persefahaman antara UNISEL dengan Majlis Daerah Kuala Selangor di kampus Bistari Jaya. Turut hadir Presiden dan Naib Chancellor UNISEL Profesor Datuk Dr. Muhammad Rizwan Osman. Sekian sahaja berita dari RTM Selangor. Kembali kepada Nurul di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Samsi langsung dari Selangor. Baik saudara, seterusnya untuk perkembangan daripada JAKIM, kita ke Kompleks Islam Putrajaya bersama rakan penyampai Muhammad Rizauddin Roslan untuk perkembangan aktiviti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Silakan Rizauddin. Terima kasih Hidayat Hawai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kesibukan bekerja tidak menghalang warga JAKIM untuk terus membudayakan amalan hidup sihat. Sejajar hasrat itu, JAKIM berjaya mewujudkan perbuhan pusat kecergasan dalam memastikan warganya kekal aktif dan bertenaga, terutama berdepan tempoh kerja seharian yang panjang. Perubahannya juga selaras usaha mengurangkan risiko kemurungan serta tekanan di tempat kerja yang dilihat semakin membimbangkan. Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Muhammad Nordin Ibrahim menyambut baik usaha dijalankan, memandangkan peningkatan tahap produktiviti kerja berkait rapat dengan faktor kecerdasan fizikal. Terlihat ramai juga beberapa kes tension di kalangan di peringkat jabatan secara ada beberapa kes yang ini mungkin dengan adanya pusat-pusat begini, pusat gimnasium ini dapat membantu mereka untuk release tension lah orang kata ya, dengan physical fitness ini.
Di samping sebenarnya banyak kaedah untuk retention ni, terutamanya diajar oleh Nabi SAW, baca Quran, banyak berzikir dan sebagainya. Itu dari segi aspek rohani. Tapi dari segi fizikal pun kita nak juga seimbang. Beliau menyatakannya selepas merasmikan pusat kecergasan setempat di Kompleks Islam Putrajaya. Terdahulu, beliau bersama warga JAKIM menjayakan program Jom Fit, anjuran Kelab Kebajikan dan Rekreasi JAKIM dengan kerjasama Persatuan Kaki Tangan Perkhidmatan Agama. Jom Fit bertemakan fizikal cergas akal cerdas ini sebagai menyahut saranan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad supaya golongan pekerja memperuntukkan masa 15 minit untuk melakukan senaman sebagai amalan gaya hidup sihat. Manusia diciptakan dengan kepelbagaian latar belakang untuk saling mengenali dan melengkapi keperluan masing-masing. Berpegang kepada konsep itu, pengasas Fairuz Agency, Muhammad Fairuz Mohamad, mengambil inisiatif mewujudkan pusat sehenti pengumpulan dana bagi berkongsi rezeki untuk disalur kepada golongan memerlukan. Bagi beliau, inisiatif itu akan lebih berimpak tinggi sekiranya mendapat sokongan dan pelibatan pelbagai pihak dalam merealisasikannya, terutama melibatkan keperluan orang kelainan upaya OKU, warga emas dan anak yatim. Kita alulukanlah kalau mana syarikat kami, tokoh korporat nak bantu, boleh bantu. Boleh hubungi saya, kita boleh buat sama-sama. Tolong sama-sama lagi baik. Kalau ikut kemampuan saya, inilah yang saya mampu. Sebab kita ada limit, ada had kita, tapi kita cuba buat yang terbaik yang boleh. Kalau ada tokoh korporat, ada syarikat swasta buat, bantu, lebih baik. InsyaAllah kita boleh buat besar lagi. Sehingga kini 7 buah rumah pertubuhan berdaftar pelbagai kategori menyambut usaha dijalankan di samping berkongsi kekangan dihadapi mereka, terutama melibatkan dana. Muhammad Fairuz yang juga pakar perancang harta Islam turut memaklumkan bakal mewujudkan tabung amal kendaliannya mulai tahun depan. Sebarang pertanyaan atau keperluan boleh menghubunginya secara terus atau melalui aplikasi WhatsApp di talian 019-223-2970. Mencari yang halal itu menjadi amalan fardu yang wajib bagi setiap umat Islam. Umat Islam khususnya di ibu negara kini mempunyai alternatif baharu dalam mendapatkan produk-produk halal hasil keluaran Muslim dengan pembukaan cawangan pertama Pasaraya Angkasa Halal Hub di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Ketua Pegawai Eksekutifnya Nordin Ahmad berkata Pasaraya Angkasa Halal Hub ini mengumpulkan seluruh produk makanan halal dan memberi peluang kepada pengusaha produk keluaran Muslim untuk menjual produk mereka. Sempena pembukaannya, Pasaraya Angkasa Halal Hub menawarkan harga promosi kepada pengguna sehingga Januari ini. Kita bagi nama Pasaraya Angkasa Halal Hub Sedia Meran. Mana kita kolaborasi dengan pihak angkasa, korporasi angkasa yang diketuai Presidennya Datuk Fatah. Mana kita, ini yang pertama lah. Mana Pasaraya Angkasa di Kampung Baru adalah yang pertama. Sambutan pagi tadi memang amat menggalakkan. Kerana customer memang ramai, queue pun panjang. Memang orang cakap tu, staff saya memang agak kelang kabut lah, panik. Bila orang serbu ramai tu. Dan sambutan amat menggalakkan lah. Antara produk yang dijual termasuk makanan sejuk beku, produk pencuci dan banyak lagi produk hasil keluaran Muslim. Visi syarikat ini ialah memiliki cawangan di seluruh bandar yang menjadi pusat pembelanjaan berhemah untuk rakyat Malaysia. Laporan tadi mengakhiri paparan N5 dari Kompleks Islam Putrajaya. Kembali ke Angkasa Puri bersama Hidayat Hawai untuk berita selanjutnya. Baik, terima kasih Rizauddin langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Kita ke perkembangan seterusnya. Jenazah biduan bersuara emas Allahyarham Datuk Nasir Wahab selamat dikebumikan di Kelang, Selangor pukul 11 pagi tadi. Jenazah disolatkan di Masjid Sirajuddin Al-Anwar, Kelang. Suasana pagi yang pilu menyelubungi sebaik sahaja jenazah tiba dan ia lebih dirasai apabila balu Allahyarham Datin Fatimah Abdul Rauf dilihat menahan sebab. Sebagai orang Islam ni kita kena terima, kena redha dengan ketuhanan Allah, dan saya harap bagi pihak keluarga lah, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang banyak bantu Nasir. Dan saya kalau ada Nasir buat salah apa-apa, silap, kan saya mohon maafkan.
Selain ahli keluarga, rakan-rakan artis dan kenalan mengiringi jenazah ke tanah perkuburan bagi memberi penghormatan terakhir. Tak ada rasa sebab kerana kita dia dapat operation, kita ingat 100% tu dah baik, cuma tak masih ada lagi, so dia meninggalkan kita semua. Saya sayang dia, saya harap dia tenang kat sana dan bertempatkan dia di tempat orang-orang yang terpilih, insya-Allah. Satu, saya dah beritahu dia adalah seorang insan yang sangat baik budi hatinya, mulia hatinya. Dia tak lupa sahabat, dia hebat orangnya. Nasi jangan risau, Aziza doa nasi dia jauh. Doa dia jauh tu Nasi. Terima kasih banyak. Nasihatkan Sarawak untuk jaga kesihatan. Sejak dia sakit, dia sentiasa bagi tahu dengan Sarawak jaga kesihatan, jangan makan benda-benda yang bukan-bukan dan sebagainya kan, jaga kesihatan. Itu yang dia banyak bagi tahu dengan Sarawak. Dengan kawan-kawan lain pun dia kata bagi tahu jangan, kesihatan tu penting. Bila kita tak sihat, itu yang merupakan satu perkara yang paling sukar bagi dia. Sebenarnya saya rasa saya ni rakan artis yang pertama dia beritahu pasal kanser ni. Dan waktu dia beritahu saya, dia kata bersumpah jangan cakap dengan orang. Saya tak terkata sebab dia dah kata dah stage 4. Cuma ketika itu dia tak tahu sama ada dia nak operation atau tidak, dia kata. So saya menyimpan rahsia ni dengan begitu. Berat sekali. Allahyarham Datuk Nasir pernah menjalani pembedahan membuang ketumbuhan pada rahang kiri 1 Jun lalu. Antara lagu popular nyanyian Allahyarham ialah Bayangan Wajah Duka, Pesona Cinta, Masih Ingat Tak Lagi dan Memori Cinta Luka. Beliau meninggalkan seorang balu dan seorang anak perempuan. Pemergian Allahyarham jelas satu kehilangan besar kepada industri muzik tanah air. Bekas juruhebah RTM Zainal Abbas 69 tahun pula meninggal dunia akibat komplikasi jantung. Allahyarham yang sudah 2 minggu dirawat di hospital menghembuskan nafas terakhir pukul 8.30 malam semalam di kediamannya di Klang, Selangor. Allahyarham yang juga dikenali sebagai Abang Cik meninggalkan seorang balu dan 3 orang anak. Dia mula tunas semalam. Dan masuk hospital dah 2 minggu dah, 12 bulan masuk hospital. Tapi dia sesak nafas tu, darah tinggi dia naik. Masuk ICU apa semua. Anak yang kecil tu balik. Dan dia tunggu anak yang kecil tu balik. Anak kata patut tunggu relax bayar. Lepas tu tak adalah kuat sangat dia punya tu. Lepas tu dah tak kuat pun dia tu. Dia diam, saya datang ke dia, anak-anak dah tunggu ambulans nak ambil dia bawa pergi sana, takut dia oksigen dia tak cukup kan. Lepas tu saya pergi dengan dia, kenapa bang sesak nafas? Dia cakap dia macam tu. So saya kata saya ajarlah mengucap apa semua, ingat Tuhan ajar. Kalau panjang sangat ni awak ambil lah Allah aja. Dia buat lepas tu saya nak duduk, kata saya nak duduk, saya tak boleh berdiri kan. Duduk sekejap lah ya. Dia pergi duduk, belum sempat duduk dia dah 2 kali dia ambil nafas dia langsung tak ada. Pukul 8.30 malam semalam, itu ialah hembusan nafas yang terakhir lah. So saya harap semua dapat doakan bapa saya lah. Ini semasa bertugas di radio dulu, dia sangat terkenal dengan rancangan Permintaan Apa Itu. Jadi sebagai penyiar yang sangat berbakat, bila masa je dia sanggup menjalankan tugas. Memang seorang yang sangat berdedikasi. Kawan sekerja yang sangat senang didampingi, kawan yang boleh kita bergurau dan kita boleh bekerja secara serius. Allahyarham berkhidmat di RTM sebagai juruhebah pada tahun 1974 selama 10 tahun sebelum meneruskan kerjaya dalam bidang penulisan. Baik saudara, lintas langsung N5 seterusnya ke Sabah. Rakan penyampai di Kota Kinabalu petang ini ialah Muhammad Syarizam Awang. Silakan, Syah. Terima kasih dia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seramai 1,000 anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Negeri Sabah
kini dalam keadaan siap sedia menghadapi kemungkinan bencana banjir berikutan monsun timur laut yang diramal berterusan sehingga Mac tahun depan. Anggota terlibat diarah bersiap sedia dalam tempoh 4 jam pertama di kawasan yang telah ditetapkan, manakala penugasan pada jam berikutnya berdasarkan keperluan semasa bencana. Menurut penolong pengarah operasi APM Negeri Sabah, Kapten Pertahanan Awam Erwin Kinzui, kesemua anggota bertugas juga telah dilatih dalam situasi bencana sebenar melalui latihan simulasi dengan beberapa agensi terlibat. Selain latihan kecergasan bagi memastikan anggota kekal aktif dan cergas. Tambah beliau, kelengkapan aset juga dalam keadaan baik untuk digunakan dalam operasi penyelamatan dan pemindahan penduduk terjejas banjir. Ia melibatkan 14 unit kenderaan pacuan 4 roda, 6 unit lori 3 tan, 98 unit bot dan lori 5 tan sebanyak 8 unit. Kami sudah beri latihan kursus sebelum ini, seperti kursus pengurusan bencana, pengurusan pusat pemindahan, kursus first aid, kursus pengendalian bot, dan juga banyak lagi kursus yang sudah diberikan kepada mereka ini untuk memberi satu simulasi awal. Erwin menyatakan demikian dalam temu bual bersama pemberita RTM di pejabatnya di Kota Kinabalu sebagai mengulas persiapan APM Negeri Sabah menghadapi kemungkinan bencana banjir. Menurut beliau, selaku Sekretariat Pengurusan Bencana Peringkat Negeri dan Daerah, APM juga telah memberikan pendedahan kepada komuniti setempat agar memberi kerjasama jika berlaku bencana banjir. Kerjasama orang ramai penting bagi memastikan setiap arahan perpindahan dipatuhi sekaligus mengelak sebarang kejadian tidak diingini berlaku. Antara daerah yang berpotensi dilanda banjir kesan monsun timur laut ini termasuk bahagian pantai barat Sabah melibatkan daerah Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan Kota Bulut, bahagian pedalaman Kuala Penyu, Beaufort, Membakut dan Tenom, manakala bahagian utara melibatkan Kota Marudu, Kudat dan Pitas. Sebatang jalan raya sejauh 35 km dari Kampung Salong ke Kampung Pagalungan, kira-kira 80 km dari Pekan Nabawan akan dibina bermula Mei tahun depan. Jalan baru itu akan dibina melalui peruntukan Kerajaan Persekutuan berjumlah 380 juta ringgit. Menteri Pembangunan Infrastruktur Datuk Peter Anthony berkata peruntukan tersebut termasuk pembinaan 6 buah jambatan konkrit yang akan siap sepenuhnya dalam tempoh 3 tahun. Jalan yang menghubungkan daripada Salang ke Salong ke Pegalungan sejauh 35 km dengan kos sebanyak 380 juta ringgit akan kita mulai pada tahun hadapan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan majlis penyerahan perahu dan enjin sangkut untuk kegunaan penduduk daerah kecil Pagalungan di Dewan Terbuka Kampung Pagalungan di Nabawan. Menurut Datuk Peter, jalan baru itu akan memberi pelbagai manfaat terutama dalam meningkatkan taraf sosioekonomi 10,000 orang penduduk dalam daerah kecil berkenaan. Selama ini penduduk terpaksa menggunakan bot atau melalui jalan Simatoh yang becak dan licin untuk ke Kampung Pagalungan. Sementara itu, penduduk kampung yang ditemui kru berita RTM merakamkan penghargaan kepada kerajaan yang prihatin terhadap keperluan mereka untuk mendapatkan jalan raya yang lebih selesa. Kami berterima kasih kepada kerajaan yang mana kami bersyukur bahawa kami mengeluarkan hasil-hasil tanaman kami. Ini sangat kami hargai dan memang pun penduduk di sini memang mengharapkan ini jalan raya. Oleh kerana kalau ikut bot saja kadang-kadang tiada minyak lah dan ramai yang tiada bot. Mengalu-alukan jalan raya yang dinaik taraf dari Salung ke Pegalungan. Jadi penduduk di sini berbesar hati untuk meminta betul-betul ini jalan dari kerajaan. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Peter berkata daerah kecil Pagalungan juga akan menerima impak kemajuan kesan pemindahan ibu negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Ini kerana kawasan tersebut merupakan salah satu laluan untuk ke Indonesia melalui Sungai Tahol dari Pangkalan Salong. Bahan asasnya hanya kain putih, kain pasang atau baju putih kapas yang dilipat, kemudian diikat dan celup dengan pewarna. Akhirnya menghasilkan batik dengan corak abstrak yang sungguh menarik.
Itulah keunikan batik ikat dan celup yang terkenal di negeri Kelantan dan Terengganu yang kemudian dibawa ke daerah Sempurna hasil inisiatif Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia, Cawangan Sabah. Kru berita RTM berpeluang menyaksikan seni pembuatan batik abstrak ini melalui bengkel yang diadakan di Kampung Bait, Sempurna. Menariknya, walaupun corak yang dihasilkan tidak dirancang, namun penggunaan salah satu pewarna untuk membuat batik ikat dan celup merupakan bahan semula jadi yang senang diperoleh penduduk tempatan iaitu kulit kayu bakau. Melalui bengkel pembangunan produk batik ikat dan celup Kampung Bait Sempurna ini, para peserta didedahkan dengan teknik membuat batik ikat dan celup yang betul. Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi Unit Pembangunan Usahawan Kraftangan Malaysia Cawangan Sabah, Samhuria Ahmad Fazil memberitahu pendedahan seumpama diharap mampu mempelbagaikan kemahiran penduduk sekaligus mencana ekonomi lebih luas khususnya bagi kaum ibu dan generasi muda yang berminat dengan seni tekstil. Mereka juga menunjukkan minat yang sangat mendalam semasa daripada awal kita memperkenalkan dan sepanjang aktiviti kita berjalan, mereka memberikan kerjasama yang sangat baik dengan memberi sepenuh perhatian. Proses pembuatan batik ikat celup ini bermula dengan mewarnakan kain yang kemudian dicelup ke dalam bahan kimia khas untuk memastikan warna agar tidak pudar, kemudian dijemur sehingga kering. Beberapa peserta yang ditemui melahirkan rasa teruja dan menyifatkan pendedahan ini sebagai pembakar semangat untuk memulakan perusahaan batik sendiri berkonsepkan etnik dan keindahan sempurna. Belajar buat corak batik lah. Ada corak lipat kan, ada lipat pakai tali je. Mau lagi belajar cara mewarna tu. Jadi sekarang sudah kan berwarna tapi satu warna aja lah. Belum lagi yang berwarna-warna. Kakak mau jadi buat produk sendiri. Salah satu yang membatik ni buat shawl ni kan, kita dapat pelajaran lah pas ni. Nah inilah tudung yang kita buat tadi. Pengalaman pertama lah. Pengalaman pertama. InsyaAllah kalau ada peluang kita akan teruskan. Seramai 11 peserta menyertai bengkel 2 hari ini yang berakhir semalam. Walaupun batik ikat dan celup ini masih baharu di Sabah, namun inovasi yang berterusan diyakini mampu memberikan nafas baharu kepada produk ini sesuai dengan identiti komuniti setempat yang boleh dibangunkan sebagai produk tarikan pelancong. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Kembali kepada Nurul Hidayah di Angkasa Puri. Dia, silakan. Baik, terima kasih Syah langsung dari Sabah. Baik saudara, akhir sekali kita ke Kuching bersama Firdaus Arash Idris untuk paparan dari Bumi Kenyalang. Silakan Firdaus. Terima kasih Nurul di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam hormat. Kita mulakan dengan perkembangan banjir di bahagian utara Sarawak. Di Lawas, Pusat Pemindahan Sementara PPS di Dewan Masyarakat Terusan mula diaktifkan sejak pukul 10 pagi tadi untuk menempatkan penduduk terjejas banjir. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Lawas, Zaki Hussein, seramai 42 penduduk terjejas daripada 8 keluarga kini ditempatkan di PPS tersebut setakat pukul 4 petang tadi. Zaki Hussein ketika dihubungi pemberita RTM memaklumkan banjir yang melanda kawasan tersebut ialah berikutan hujan berpanjangan sejak semalam sehingga menyebabkan paras air di sungai berdekatan naik secara mendadak. Beliau juga menjangkakan bilangan mangsa akan bertambah dari semasa ke semasa berikutan paras air yang tidak menunjukkan tanda penurunan. Kampung Seberang Kedai dan Kampung Gelapas antara kawasan terjejas banjir di Terusan dan Dewan Masyarakat Terusan menjadi PPS pertama dibuka di Lawas untuk menempatkan mangsa banjir. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sarawak bersedia melaksanakan sistem pemantauan kenderaan VMS di semua pos kawalan sempadan imigresen, kastam dan kuarantin ICQ seluruh negeri. Menurut pengarahannya Datuk Sharifah Halimah Tuanku Taha, kebersediaan itu didorong oleh kelancaran pelaksanaan VMS di ICQ Sungai Tujuh Miri pada September lalu. Kalau dia
ada banyak kategori. Datuk Sarifah Halimah Tuanku Taha memberitahu pihaknya kini sedang memohon peruntukan untuk pemasangan VMS dengan pas imbasan digital itu di 6 lagi CIQ di Sarawak. Tambah beliau, pelaksanaan VMS dapat mengurangkan kesesakan di pintu masuk sempadan selain dapat memantau pergerakan kenderaan bermotor pendaftaran asing bertujuan memandu atau aktiviti keluar masuk kenderaan ke Malaysia khasnya di negeri ini. Beliau ditemui pemberita pada Majlis Penghargaan dan Malam Gala Jabatan Kastam Diraja Malaysia MIRI 2019. Beliau juga menekankan bahawa semua pelawat luar khasnya perlu memohon atau mendaftar VMS dengan pihak kastam terlebih dahulu secara dalam talian di laman sesawang JKDM sebelum dapat menggunakannya. Bercakap mengenai terdapatnya kenderaan yang digunakan lebih daripada tempoh ditetapkan di negeri ini, beliau memberitahu tindakan selanjutnya akan dikenakan ke atas pemilik kenderaan berkenaan. Kalau dia ada banyak kategori overstay itu, adakah mereka itu memang tidak mempunyai permit yang sah di bawah butiran 13 Perintah Duti Kastam 2017, ataupun mereka memang tidak memiliki langsung permit ataupun memalsukan permit. So kita akan melihat ketiga-tiga area ini untuk mengambil tindakan selanjutnya lah. Mengulas mengenai prestasi JKDM MIRI pula, katanya beliau berpuas hati dengan prestasi jabatan itu yang telah mengutip hasil sebanyak 8 juta ringgit dengan cukai yang dipungut berjumlah 21 juta ringgit melebihi sasaran 105% yang ditetapkan hingga November lalu. Dalam pada itu, Ahli Dewan Negara Senator Alan Ling yang hadir pada majlis itu menegaskan penekanan harus diberikan terhadap aspek kebajikan dan keselamatan pegawai dan anggota JKDM semasa menjalankan amanah demi kesejahteraan negara. Dan isu ini telah saya bangkit sementara saya berbahas di Parlimen untuk supaya kita membekalkan ataupun melengkapkan mereka dengan keselamatan yang baik supaya keselamatan mereka dijamin semasa mereka menjalankan tugasan untuk negara kita. Justru Kerajaan Persekutuan menerusi Kementerian Kewangan telah meluluskan sejumlah peruntukan besar untuk menaik taraf kemudahan mesin pengimbas termasuk membeli 76 mesin pengimbas baru, pembelian 32 bot peronda bagi memantapkan lagi aktiviti kawalan di perbatasan negara. Turut hadir pada majlis itu ialah Ahli Dewan Undangan Negeri Pujut Dr. Ting Tiong Chun, Ketua-Ketua JKDM bahagian utara iaitu dari Miri, Limbang dan Lawas. Institut Koperasi Malaysia IKM akan menggariskan 5 teras utama tahun hadapan dalam usaha melonjakkan pendapatan usahawan. Justru memperkasakan koperasi di negara ini selain membuahkan impak yang positif terhadap pembangunan ekonomi masyarakat dan negara. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Kapasiti Modal Insan Institut Koperasi Malaysia, Ramlan Kamsin memberitahu 5 teras tersebut antaranya ialah mewujudkan peluang-peluang perniagaan dalam revolusi perindustrian IRR 4.0 yang mampu meningkatkan pemasaran produk dan perkhidmatan koperasi ke peringkat antarabangsa. Selain itu, institut tersebut juga katanya akan memberi fokus kepada strategi menyertai Million Ringgit Corp League atau Miracle yang akan membawa usahawan atau koperasi untuk menyertai Liga Koperasi Jutaan Ringgit yang memberi peluang kepada semua koperasi untuk meningkatkan pendapatan. Tambahnya, pihak IKM juga akan membawa pakar-pakar ke lapangan untuk memberi suntikan dan idea kepada koperasi atau usahawan untuk melonjakkan pendapatan mereka, termasuk cara untuk mengurangkan kos yang efektif, strategi harga di pasaran serta penjenamaan dan pembungkusan agar produk dan perkhidmatan mereka boleh menembusi pasaran luar negara. Ramlan juga berkata strategi keusahawanan sosial pula akan membolehkan koperasi di negara ini mendapatkan dana dari luar yang menyumbang kepada koperasi dan faedah yang diperolehi oleh penyumbang tersebut dari segi pelepasan cukai dengan adanya sijil yang diberikan.
Beliau ditemui media selepas merasmikan Majlis Bicara Ilmu IRR 4.0 rahsia transaksi ringgit Malaysia 24 jam di Kuching. Bagi strategi rejuvenasi koperasi pula, beliau menambah ia akan membantu mengaktifkan semula koperasi-koperasi yang tidak aktif untuk terus menyumbang kepada keluaran dalam negara kasar KDNK. Ramlan mendedahkan sebanyak 300 koperasi yang tidak aktif di Sarawak daripada 1,054 buah koperasi yang berdaftar dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Seorang wanita berumur 22 tahun berdepan detik cemas apabila kenderaan yang dipandunya merempuh pagar Jabatan Penyiaran Malaysia RTM Sarawak di Kuching pagi tadi. Mangsa dikatakan dalam perjalanan dari Jalan Taman Budaya menuju ke pusat bandar namun gagal mengawal kenderaan ketika membelok ke kanan sebelum merempuh pagar tersebut. Menurut saksi yang juga kaki tangan RTM Kuching, Awangku Bolkiah Awang Ali, kejadian itu berlaku kira-kira pukul 11.30 pagi semasa beliau pulang daripada tugasan luar sebelum terdengar dentupan pelanggaran yang mengakibatkan sebahagian pagar terbabit roboh. Walau bagaimanapun, mangsa dilaporkan tidak mengalami sebarang kecederaan. Sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Petrajaya telah dikerahkan ke lokasi kejadian. Kes telah diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Berakhirnya paparan itu tadi, maka sekian dahulu sumbangan berita dari Bumi Kenyalang untuk N5 petang ini. Berita seterusnya kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Silakan Nurul. Baik, terima kasih Firdaus langsung dari Sarawak. Baik saudara, untuk kita ikuti perkembangan cuaca semasa, kita terus saja langsung bersama rakan pegawai dari Met Malaysia Muhammad Napizi Mat Napiah. Silakan Napizi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan melihat keadaan semasa bagi angin untuk rantau negara. Diperhatikan angin kini bergerak daripada arah timur laut dan dengan kelajuan yang tinggi iaitu sekitar 50 sehingga 70 km sejam. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora. Kategori pertama bagi kawasan perairan berwarna kuning, kategori kedua bagi kawasan perairan berwarna jingga dan kategori ketiga bagi kawasan perairan yang berwarna merah. Keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain. Dan keadaan semasa, ribut tropika Kamuri juga menunjukkan ianya kini semakin melemah dan dijangka akan reda sepenuhnya pada esok hari sekaligus tidak membawa kesan terhadap rantau negara. Namun berikutan terdapatnya luruan angin daripada timur laut ini, terdapatnya penumpuan angin yang dikesan di sekitar barat negeri Sarawak dan ianya dilihat dengan lebih jelas lagi melalui paparan imej gemar radar yang menunjukkan hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku di hampir kebanyakan bahagian di sekitar barat negeri Sarawak dan ianya dijangka akan berlanjutan sehingga keesokan harinya. Oleh itu, jabatan kami telah mengeluarkan amaran cuaca waspada membabitkan bahagian-bahagian di sekitar barat negeri Sarawak seperti Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah dan juga Bintulu. Keadaan hujan yang berterusan dijangka boleh berlaku sepanjang tempoh amaran iaitu sehingga esok hari. Oleh itu, orang ramai khususnya di kawasan yang berkedudukan rendah dan juga di kawasan yang kerap banjir dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan mengikuti perkembangan terkini daripada agensi-agensi yang berkaitan. Seterusnya kita lihat keadaan cuaca semasa bagi negeri-negeri di sekitar Semenanjung. Diperhatikan cuaca adalah cerah untuk hari ini bagi kebanyakan negeri di sekitar Semenanjung dengan hujan hanya berlaku di sekitar Rompin Pahang, Timur Johor dan juga di sekitar pendalaman negeri Perak dan juga Selangor. Keadaan ini dijangka akan reda menjelang lewat petang nanti. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita saksikan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Saudara, kita ke perkembangan seterusnya. 3 remaja berumur 16 hingga 18 tahun antara 14 lelaki yang ditahan agensi anti dadah kebangsaan AADK daerah Kuala Muda. Kesemua mereka ditahan di beberapa lokasi di sekitar Sungai Petani Kedah dalam tempoh 12 jam sehingga pukul 9 malam tadi. Operasi tertumpu di rumah kediaman yang dijadikan tempat untuk melepaskan gian masing-masing. Antaranya Kampung Padang Cicar, Kampung Padang Buluh, Taman Sri Wang, Kampung Baharu Bakar Arang, Kampung Pengkalan Bukit Kecil, Zon Kenanga Ambangan Heights, Kampung Baru Sungai Lalang dan Kampung Batu Hampar Merbok. Pemangku Ketua Pegawai AADK Daerah Kuala Muda, Irdawati Abdul Hamid berkata, operasi di Taman Sri Wang berjaya menahan seorang remaja berumur 16 tahun. Manakala 2 lagi remaja berumur 16 dan 18 tahun ditahan di Zon Kenanga Ambangan Heights. Sewaktu ditahan, kedua-dua remaja berkenaan berada dalam keadaan hayal di dalam sebuah bilik. Sementara itu, 11 lagi individu ditahan di lokasi berasingan. Hasil ujian saringan air kencing mendapati 5 positif dadah jenis metafetamin, 3 positif morfin dan 6 positif kedua-dua jenis dadah. Kesemua tangkapan disiasat di bawah Seksyen 3-1 Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983, Pindaan 1998. #Meh Melaka akan digunakan semua anak syarikat sektor pelancongan negeri itu bermula 1 Januari 2020 dan ini bersempena Tahun Melawat Malaysia TMM 2020. Ia konsep baru yang diperkenal negeri bagi memperkasa sektor pelancongan di negeri hang tuah itu. Ketua Menteri Adli Zahari berkata, konsep yang membawa identiti tersendiri negeri ini juga akan digunakan bagi menarik lebih ramai pengunjung tempatan. Antara kelainan yang dibawa adalah pengenalan kepada produk pelancongan di kawasan luar bandar. Kita sedang perkemaskan Meh Melaka dan memang kita telah ada beberapa perbincangan dan kita harap Meh Melaka ini dapat kita jadikan satu trademark baru kita untuk Melaka di samping kita buat Tahun Melawat Melaka 2019 dan Tahun Melawat Malaysia. Tapi Meh Melaka ni memang ada beberapa strategi. Kerana antara strategi penting kita adalah untuk mengumpulkan semua produk-produk yang ada di Melaka ini. Beliau menyatakan demikian ketika menjadi tetamu bagi program Jom Dengar Apa Kata Ketua Menteri di Konti Melaka FM, Jalan Taming Sari, Melaka. Tambahnya, ia juga merupakan salah satu inisiatif kerajaan negeri bagi menambah bilangan pengunjung ke negeri ini pada tahun hadapan. Dalam pada itu, Melaka River Cruise menurutnya mencatatkan kunjungan pelancong hampir 500,000 orang tahun ini. Ia sekaligus menunjukkan keberkesanan promosi yang dijalankan berkaitan produk itu. Baik, sedikit perkembangan sukan si Filipina. Malaysia menambah satu lagi pingat emas menjadikan keseluruhan 22 pingat emas menerusi acara silat. Dalam aksi akhir silat tanding kelas D, Zulfazli Zulfakar menewaskan Hanifan Kusumah untuk emas Malaysia. Berlangsung di Pusat Konvensyen dan Pameran Subic Bay, Zulfazli bagaimanapun terpaksa berhempas pulas apabila lawan mendominasi 2 pusingan awal. Namun serangan tendangan gunting Zulfazli pada 10 saat terakhir pusingan ketiga berjaya menjatuhkan Hanifan, menjadikan mata 3-2 berpihak kepadanya secara tidak langsung, memastikan emas untuk negara. Di peringkat separuh akhir semalam, Zulfazli turut cemas sebelum menewaskan pesilat dari Vietnam juga dengan kiraan mata 3-2. Berakhir saingan di gelanggang silat, Malaysia mengutip 2 emas mencapai sasaran ditetapkan. Atlet termuda skuad luncur ais negara Dion Tan Shu Yen menamatkan hari terakhir acara short track speed 1000 meter wanita dengan merangkul pingat gangsa semalam. Atlet berusia 16 tahun itu menamatkan saingan dengan catatan masa 1 minit 41.674 saat di belakang atlet Singapura Chee Yen Goh yang merangkul emas dengan catatan 1 minit 41.272. Manakala perak milik atlet Indonesia. I've been in this sport for 8 years and I'm going to the Youth Olympics next year in Switzerland, January. You have qualified for it? Yeah. When did you qualify? The start of this year, January, in Junior Worlds.
Bagi pengurus pasukan Wong De Vin, beliau tetap berpuas hati dengan pasukannya walaupun tidak menepati sasaran ditetapkan. Sebab untuk saya gold medal bonus saja. Yang penting atlet semua dia try their best. And all of them skated better than their training, skated better than we expected. So I think we're still very happy to have the 2 goals and the rest of the silver and bronze. Pasukan luncur ais negara menamatkan kempen Sukan C edisi ke-30 di tangga kedua bersama Thailand selepas meraih 2 emas, 1 perak dan 2 gangsa. Manakala Singapura muncul pasukan terbaik apabila merangkul 4 pingat emas dan 1 gangsa. Baik saudara, paparan Sukan C Filipina itu tadi mengakhiri N5 edisi Khamis 5 Disember 2019. Bagi anda yang ingin mendapatkan transmisi My Freeview Digital TV, boleh mengikuti langkah-langkah berikut bagi pertukaran platform TV digital. Layari juga Facebook Berita RTM dan tonton di myclick.rtm.gov.my. Siaran Berita RTM juga boleh diikuti melalui saluran My Freeview 123. Saya Nurul Hidayah Nawai. Assalamualaikum dan salam sayangi Malaysiaku.